Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur, berbanyak-banyak syukur kita kembali bertemu dalam rancangan study online pendidikan Islam bersama Ustaz Rohisham Abidin di channel Rohisham Abidin. Selamat datang, ahlan wa sahlan sekali lagi kita nak ulukan bersama para penonton pada kali ini, mungkin kali pertama bersama dengan Ustaz di alam maya ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton dan abang semua semoga dalam keadaan yang sihat walafiat ni, insya-Allah ceria-ceria selalu bersama keluarga, bersama kawan-kawan dan bersama insan yang kita kasih, insan yang kita sayang. Jangan lupa syukur kita kepada Allah, nikmat yang Allah beri, kesihatan yang baik dan nikmat iman yang Islam yang sedang kita nikmati, dan moga-moga nikmat yang kita nikmati ini akan berkekalan sampailah akhir hayat kita nanti, insya-Allah. Baik, kita akan terus dengan pelajaran kita pada hari ini, pelajaran 11, perkara yang membatalkan iman. Pelajar tingkatan 4. Saya yakin ni ada depan ni pelajar tingkatan 4 ramai ni. Mungkin saya patut Ustaz-Ustaz juga, minta maaf Ustaz-Ustaz. Mungkin ada yang perlu penambahbaikan daripada persembahan pada hari ini. Mohon untuk betulkan saya, insya-Allah. Okey, tanpa masa, jom kita teruskan dengan pelajaran 11. Perkara yang membatalkan iman, pelajar tingkatan 4. Sebelum kita mulakan, duduk dengan tertib dan tenang. Duduk dalam keadaan yang paling selesa, duduk dalam keadaan yang paling seronok untuk kita nak berolehi ilmu pada hari ini. Kemudian sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kemudian kita akan mulakan dengan doa benar hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan berada di hadapan para pelajar sekalian yang telah lengkap, insya-Allah. Sebab tak kalut segini nak mencari lekit paper ke madam ke, mungkin dia pakai pensil kan. Buku pen kertas kita siap ada, kalau belum pause dulu, pergi cari. Pergi ambil buku teks tu, penting tu. Nota yang boleh Ustaz kongsikan ni boleh ambil juga, ada di link bawah, ada di description. Ambil, download, request, Ustaz approve, ambil, download, print dan boleh tulis nota di situ, insya-Allah. Ikhlaskan hati belajar. Jom fokus untuk pelajaran pada hari ini, bidang akidah, muka surat 75-81, pelajaran 11, perkara yang membatalkan iman. Tingkatan 4. Are you ready? Jom kita mulakan pelajaran pada hari ini, yang mana kita akan mulakan dengan yang pertama, perkara yang membatalkan iman. Setiap Muslim wajib memelihara imannya daripada terbatal. Yang pertama ni, setiap Muslim wajib memelihara imannya daripada terbatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang Muslim. Ini Allah nak sebutkan kepada kita, takwalah kita, jagalah takwa kita kepada Allah, dan Allah pesan jangan kita mati melainkan mati dalam keadaan Muslim. Maknanya bukan kita yang nak tentukan mati bila, bukan. Maksudnya kita kena jaga iman kita, takwa kita sampailah kita nak mati nanti ni, sampailah akhir nyawa kita nanti ni. Takut bila kita jaga sampai hujung kita Allah Akbar,
yang mana ada diuji. Bila nak sampai nyawa dia tak tahan sakit, maka dia pun mengucapkan sesuatu yang boleh mengeluarkan diri dia daripada akidah yang sebenar. Maka mati dalam keadaan yang kufur, mati dalam keadaan yang selain daripada Muslim. Allahu Akbar, na'udzubillah. Jadi iman boleh terbatal melalui i'tiqad. I'tiqad keyakinan. I'tiqad ni keyakinan. Perkataan, sebutan kita, lisan, dan perbuatan. Perbuatan amalan kita. Syekh Abdul Rahman Hassan Ahaban Nakah Al-Aqidah Al-Islamiyah tunjukkan. Okey, iman tu boleh terbatal melalui 3 perkara. Yang pertama i'tiqad, pegangan, keyakinan. Perkataan, lisan kita, perbuatan, amalan. Seperti ilmu, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku mengenai Islam setelah aku mengetahuinya. Tidak perlu aku bertanya lagi kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah aku beriman dan teruslah beristiqamah. Katakanlah aku beriman dan teruslah beristiqamah. Okey, kita hurai balik yang tadi ni. Batalnya iman melalui 3 perkara, 3 aspek, 3 sudut. Yang pertama, batal iman melalui i'tiqad. Okey, iman terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan uluhiyah, yakni ketuhanan. Uluhiyah ni apa? Ketuhanan. Nubuwah, apa dia? Kenabian. Nubuwah, kenabian. Perkara al-ghaibiyat, yakni perkara ghaib, dan asyariah ataupun asyariah. Asyariah. Okey, jadi sekali lagi, i'tiqad ini boleh terbatal apabila tidak percaya. Macam Ustaz kata tadi, kepercayaan, keyakinan tak ada. Bila tak ada, maka dia boleh terbatal iman kita. Dan dalam beberapa perkara, iaitulah uluhiyah, ketuhanan, nubuwah, kenabian, ghaibiyat, perkara ghaib, dan syariah, hukum syarak. Okey, kita tengok dulu yang pertama, uluhiyah, ketuhanan. Antara ciri ataupun antara perkara yang boleh menyebabkan tidak percayanya pada konsep uluhiyah, ketuhanan, apabila yang pertama, mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Itu yang pertama. Apabila ingkar bahawa Allah ini ada, maka secara orang kata apa, qat'i, putus, bahawa dia sudah tidak percaya pada konsep ketuhanan, konsep uluhiyah. Dia tak percaya Tuhan, dia tak percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Maka dah terbatal iman dia. Ataupun yang kedua, mengingkari sifat kesempurnaan Allah. Contoh seperti Allah Maha mendengar, dia tak percaya. Allah ini bukan Maha Allah. Macam itulah, dia tak percaya Allah ini Maha mendengar, dia tak percaya Allah ini Maha melihat, maka i'tiqad dia ataupun iman dia terbatal. Yang ketiga menyifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Nak bagi contoh pun tak mampu nak sebut. Meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Ini sudut ketuhanan. Tak percaya Tuhan, tak percaya Allah ini pencipta dan sebagainya, maka konsep ketuhanan dia telah terbatal, telah rosak, maka iman dia boleh batal. Kemudian yang kedua, konsep nubuwah, kenabian. Mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Yang mana 313 nabi, yang mana Allah cerita dalam Al-Quran 25 rasul dan 5 orang ulul azmi, yang mana Allah ceritakan semua kita wajib imani. Akan tetapi ada orang yang tak mengaku salah seorang daripada nabi, salah seorang daripada rasul, yang mana dia kata ini bukan nabi, ini bukan rasul, ni ini ciptaan je, contoh. Maka konsep kenabian dia telah rosak, boleh membatalkan iman. Ataupun mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang terakhir. Tak percaya nabi, anti hadis, ada juga. Yang tidak percaya nabi sebagai rasul terakhir, ada juga. Dia kata dia lah nabi, dia lah rasul. Rasul Melayu kan, macam-macam. Ada juga yang mengaku. Jadi maka iman dia boleh terbatal, iman dia boleh rosak.
Kemudian iman terbatal melalui i'tiqad yang ketiga. Yang ketiga iaitulah al-ghaibiyat, yakni perkara ghaib. Okey. Contoh, mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Yang tak nampak. Ghaib ni perkara yang tak nampak, perkara yang tak berlaku lagi, yang tidak boleh dijangkau oleh akal fikiran, yang mana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadis Nabi. Akan tetapi dia tak percaya, terutamanya tentang hari kiamat, termasuk dalam rukun iman. Tapi tak percaya hari kiamat, maka konsep al-ghaibiyat dia telah rosak, fasad, maka iman dia boleh terbatal. Ataupun dia mengingkari kewujudan alam barzakh atau azab kubur. Dia tak percaya adanya azab kubur. Dia tak percaya adanya alam barzakh, maka dia boleh batalkan iman dia, mengingkari kewujudan jin dan malaikat. Yang keempat, syariah. Syariat lah ni hukum hakam. Mengingkari rukun Islam atau salah satu daripada rukunnya. Rukun Islam dah berapa? Abang kakak rukun Islam dah berapa? 6. Main mana 6? Tu rukun iman. Rukun Islam dah berapa? 5. Okay. Jadi 5 tu apabila tak percaya salah satu. Yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Yang mana salah satu daripada 5 ni tak percaya, maka dia boleh menyebabkan rosak semuanya. 5 tolak 1 jadi berapa? Kalau matematik 4. Tapi kalau rukun Islam 5 tolak 1 jadi kosong. Tak ada. Tak ada nilai apa langsung. Jadi dia bukan Islam dah, dia bukan Muslim dah. Jadi tolak 1, tak mau nak buat zakat ke? Tak mau zakat ke? Maka dia telah keluar daripada Islam. Macam tu. Mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah, seperti mengingkari pengharaman zina atau menghalalkan liwat dan musahaqah. Musahaqah ni lesbian. Perempuan sama perempuan. Kalau lelaki gay dan sebagainya kan, Allahu Akbar. Jadi dia menghalalkan yang tu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengingkari arahan Allah, mengingkari hukuman Allah, maka dia juga tergolong dalam orang yang terbatal iman dia. Ketiga, beriktikad bahawa undang-undang syariah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ialah undang-undang yang lapuk dan tak sesuai diamalkan. Ada yang kata ni undang-undang ni yang ada dalam Quran ni sesuai diamalkan pada zaman Nabi saja. Zaman lah ni mana sesuai dah. Zaman lah ni dengan teknologinya, dengan dunia tanpa sempadannya, kita kena bersosial, kita kena mengikut peredaran zaman, kena open minded sikit. Dia kata ni nama hukum dalam Quran ni dulu-dulu bolehlah buat, dulu-dulu bolehlah ikut, sekarang tak pakai dah, tak rasional dah, tak relevan dah. Kan pandai. Itu sebenarnya telah menolak hukum Allah. Bila menolak hukum Allah, dalam masa sama menolak syariah ini, maka iman dia boleh terbatal. Jaga-jaga anak-anak semua, insya-Allah. Kedua, tadi i'tiqad. Sekarang yang kedua, iman boleh terbatal melalui perkataan lisan kita. Percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam atau mempersendakan hukum hakam Islam. Ini termasuk dalam batalnya iman melalui perkataan. Contoh perkataan yang membatalkan iman. Yang pertama, pengakuan yang mengandungi kufur. Contohnya, saya tidak lagi beragama Islam. Contoh. Dia kata saya tidak lagi beragama Islam. Dia kata saja yang tu, maka dia keluar daripada Islam. Kataan. Ataupun Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan. Bila dia kata lagu tu, dia telah menyatakan daripada hati dia, dan dia telah mengeluarkan melalui lisan dia. Maka bila telah dibuat macam tu, maka dia telah merosakkan iman dia sendiri. Jadi nak betulkan balik macam mana? Taubat. Jadi dia berkaitan dengan iman ni, masya-Allah. Akidah ni kan kena jaga betul-betul. Okey, penafian akidah Islam. Contoh, saya tak percaya adanya malaikat raqib dan atid. Ni malaikat ni tugas dia apa? Mencatat amalan manusia. Raqib dan atid ni ada ke tak ni? Dia kata tak ada, tak percaya. Dia duduk nafi.
Dia nak nafi akidah, dinafikan akidah tu. Rasulullah pun buat dosa, boleh duk pemain pula kan. Alah, Nabi pun buat salah, Nabi pun buat dosa. Kita ni alah biasalah tu. Dia duk pemain macam tu. Tak boleh. Dia boleh merosakkan akidah, membatalkan iman. Persendakan hukum akad Islam, contoh zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Dulu perlu tutup aurat padang pasir kan. Jadi rambut kena tutup. Contohlah ni apa yang Ustaz baca lah, ada juga dia buat ke tu. Rambut kena tutup dulu ni. Sebab dia duduk padang pasir, kena pasir dekat rambut, rosak rambut dia pandai. Dia duduk pemain macam tu, dia duduk pusing kot tu pula. Ni pusing pimai ketuk kepala. Bilal itu menyalak seperti anjing. Allah, dia duduk kata pula dekat Tok Bilal tu. Tok Bilal tu Masya Allah, bukan main sedap dia duduk azan. Kita ada orang pula duduk pergi pemain macam anjing lah, duduk menyalak. Maka itu adalah salah satu contoh mempersendakan hukum akam Islam, membatalkan iman, merosakkan akidah. Okey, tadi melalui perbuatan. Yang pertama tadi melalui i'tiqad, yang kedua melalui lisan, percakapan, dan yang ketiga kita tengok pula batalnya iman seseorang melalui perbuatan. Melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Contoh yang pertama, sujud kepada berhala. Dia tak kata, tapi dia pergi buat. Dia buat apa? Dia pergi sujud pada berhala atau makhluk dengan sengaja. Duk biasa dah. Duk pergi tokong kuil. Duk pergi sembah. Duk pergi solat semayang dekat tokong tu. Pergi sembah makhluk dengan sengaja, maka dia telah melakukan pembatalan ataupun iman dia terbatal melalui perbuatan. Yang kedua, contoh meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya. Agama lain punya barang dia main letak dalam rumah dia dan dia duk bagi hormat dekat barang tersebut pula. Maka perbuatan dia tu menyebabkan iman dia boleh batal. Jaga-jaga abang kakak semua. Mungkin ada yang kita tak sedar, kita sedang melakukan benda syirik. Sebenarnya syirik kecil ni kadang-kadang kita tak perasan, yang boleh membawa kepada syirik besar. Okey, melakukan upacara ibadah agama lain memang nampak sangat lah. Duk pi buat upacara agama lain lah. Agama lain sambut raya mereka, duk buat upacara agama, kita pula duk pi meraihkan bersama. Kononnya kepelbagaian budaya. Contohlah. Duk pi raikan. Abang kata kita ni masuk dengan semua bangsa lah kononnya. Tapi dan sedar tak sedar kita sedang melakukan upacara ibadah agama lain dan ia boleh membatalkan iman kita. Na'udzubillah. Dan yang seterusnya, yang keempat, contoh mengoyak mushaf Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, nama-nama Allah, Rasul, malaikat dan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah-rendahkannya. Ada tak? Ada. Waktu mana? Dulu ke? Dok sekarang. Lah ni duk ada dah. Duk nampak dah. Duk dengar berita dah ni. Ada orang yang sanggup mengoyak mushaf Al-Quran. Ada orang yang sanggup menggunakan mushaf Al-Quran, helaian Al-Quran itu sebagai pembalut barang. Tengok loh, muka surat Al-Quran ni duk balut barang, hantar kat kita. Contoh, ada juga yang letakkan Al-Quran buat macam buku biasa. Duk letak bawah katil, bawah kerusi. Ni sedap tak sedap ni, bawah meja tu. Kita letak kaki atas meja tu pula. Al-Quran ada bawah tu. Buku yang ada nama Allah ada bawah tu. Dalam sedap tak sedap kita bukan sedap tak sedap kita sedang menuju ke arah perbuatan menghina, merendah-rendahkan perkara yang tak sepatutnya kita buat. Jadi kalau di sini ni tujuan dia menghina, merendah-rendahkan, tapi takut-takut, walaupun kita tak sedar, takut-takut hati kita rasa biasa dah, tak ada apa dah. Duk letak merata buku-buku agama, duk letak merata hadis Nabi, buku hadis dan sebagainya. Kita duk rasa macam tak ada apa. Takut-takut satu masa jadi macam sengaja. Bila sengaja, akidah boleh rosak dan iman boleh batal. Boleh?
Cantik. Syarat terbatal iman. Syarat terbatal iman. Tadi boleh tengok, boleh ingat balik. Kalau agak-agak macam lost, agak macam tak berapa nak ingat, ulang balik. Ustaz nak ulang balik tak larat dah. Ulang balik lah video kita ni, insya-Allah kongsi-kongsi lah benda ni. Sebab tu Ustaz buat video ni senang, kita nak ulang kaji supaya boleh kita mudah ingat dan kita boleh mudah faham. InsyaAllah Ustaz pun belajar juga ni. Belajar juga insyaAllah. Okey, syarat terbatal iman. Apa syarat yang membatalkan iman? Yang pertama, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur. Dia tahu benda tu salah, dia tahu benda tu boleh menyebabkan dia kufur pada Allah. Apabila dia buat juga, maka batal iman dia. Kalau tak sengaja, macam mana? Tak apa, dimaafkan. Namun begitu kena berjaga-jaga, sebab iman dan akidah ini tidak boleh dipandang enteng. Amboi ayat. Tidak boleh diambil ringan. Walaupun kadang kita tak sengaja, namun begitu apabila dibuat berulang-ulang, takut dia jadi sengaja. Jadi jaga-jaga. Yang kedua, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Batalnya iman seseorang apabila dia ingkar perkara asas dalam perkara berkaitan dengan rukun iman. 6 perkara tadi. Tolak satu, tak percaya kepada kitab contoh. Tak percaya, tak beriman dengan kitab, maka habis semua rukun iman yang lain. Begitu juga dengan rukun Islam. Ustaz ulang balik tadi ni. Apabila dia tak percaya, tak mau nak buat salah satu daripada rukun Islam, maka semua rukun Islam yang lain akan rosak dan imannya akan terbatal. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur. Tadi ni, rosaknya iman melalui perbuatan. Duk pi menyembah, duk pi puja, duk pi ismayang cara agama lain. Itu membawa jelas membawa kepada kekufuran. Maka iman boleh terbatal. Dan yang keempat, melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Kalau kena paksa macam mana? Dimaafkan, tak ada masalah. Tapi hati. Sebab Allah tahu apa yang ada dalam isi hati setiap manusia. Apabila kita dipaksa untuk melafazkan sesuatu yang bukan kerelaan hati kita, maka Allah lebih mengetahuinya. Namun begitu, apabila kita sengaja melakukan perkara yang boleh membatalkan iman, maka itu telah menyebabkan diri kita terjerumus dalam lembah kekufuran. Padu ayat. Okey, spektrum ilmu. Orang dipaksa untuk melafazkan perkataan kufur hingga boleh mengancam nyawa dikecualikan daripada hukum kufur atau murtad. Tadi yang kita cerita tadi ni, yang mana kita boleh rujuk dalam surah An-Nahl ayat 106. Allah berfirman, maksudnya siapa yang kufur kepada Allah sesudah beriman, maka baginya kemurkaan dan azab Allah. Siapa yang ada kufur awalnya iman, kemudian dia kufur, maka Allah murka dan Allah akan berikan azab kepadanya, kecuali bagi orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi siapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka bagi mereka kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mereka pula mendapat azab yang besar. Kalau depa terpaksa, dipaksa, maka tidak termasuk dalam hukum kufur atau murtad. Namun begitu jika mereka dengan orang kata sukarela, rasa terbuka hati, nak kufur, maka bersedialah untuk menerima azab dan juga murka Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita pergi yang ketiga. Kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Yang pertama, rosak segala amalan soleh dan ibadah yang dilakukan sepanjang penghidupan sebagai seorang Muslim. Sebanyak mana amalan yang dilakukan, pahala yang diperolehi apabila dia kufur, apabila dia murtad, apabila dia melakukan perkara yang membatalkan iman, maka segala amal soleh dia, solat, puasa, haji, zakatnya, baca Qurannya, selawat zikirnya, sedekahnya, semua akan rosak. Semua tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, takut.
Jadi yang pertama, rosak segala amalan soleh dan ibadah yang dilakukan. Yang kedua, tidak diampunkan dosanya oleh Allah sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Allah terima tak taubat? Terima. Syarat taubat. Syarat taubat sebelum mati. Sebelum mati. Mati boleh taubat tak? Tak boleh dah. Duduk dalam kubur minta nak balik pada di dunia, boleh tak? Tak boleh. Allah juga kisahkan ada orang yang minta untuk dihidupkan kembali atas dunia untuk melakukan amal, tapi tak ada upaya, tak ada dah peluang tersebut untuk kembali atas dunia. Allahu Akbar. Peluang hanya sekali. Jadi kalau mungkinlah ada di kalangan kita, kawan ke, kan, sahabat ke, jadi beradik kita ke, mungkin yang tergolong dalam golongan yang tu nampak macam nak rosak iman dia, maka cepat-cepatlah untuk kita tarik dia kembali kepada agama. Takut matinya mereka, matinya orang itu dalam keadaan kufur dan bersedia untuk menerima azab Allah. Orang yang kafir ini tempatnya selamanya dalam mana? Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diharamkan memasuki syurga, sebaliknya akan kekal di dalam neraka. Yang tadi kita cerita tadi ni, orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang tidak mengakui keesaan Allah, tidak mengakui kewujudan Allah dan sebagainya tadi ni, maka tempatnya di mana? Neraka. Boleh keluar neraka? Tak boleh. Dia pun akan kekal selamanya dalam neraka tersebut. Allahu Akbar. Takut. Keempat, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga. Ini kesan dia. Hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga. Sepatutnya ilmu, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Maksud kita tulis maksudlah. Okey, jadi kita boleh tengok tulis lah. Sesiapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, dia kata dekat saudaranya, wahai kafir. Dia duk panggil. Faham? Kita boleh bayang. Jumpa saudara, weh, kapiak. Contoh. Weh, kapiak. Jadi Nabi kata apa? Orang tu, maka jatuhlah kafir itu seorang daripada mereka sekiranya benar. Sekiranya benar. Seperti apa yang dikatakan. Sekiranya tidak. Itu dia Nabi pesan. Nabi sebut bagi amaran, warning lah. Sekiranya tidak, perkataan kufur itu akan kembali, yang ini dijatuhkan kepadanya. Yang siapa? Orang yang kata tadi ni. Orang yang panggil tadi ni. Orang yang kata, weh kapiak. Contoh lagu tu lah. Allah Akbar. Ada tak? Ada. Duk panggil, duk menggelak. Kalau orang tu betul kafir, betul. Tapi kalau orang tu tak betul kafir, maka dia tu akan kembali, perkataan tu akan kembali kepada orang yang kata tersebut. Allah Akbar. Takut. Pelajar sekalian. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang keempat, cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Boleh lagi ke? Baru nak masuk setengah jam kan? Boleh lagi ni, insyaAllah. Buatlah sikit senaman-senaman ke, kan, goyang-goyang tangan ke, kan, tarik-tarik telinga ke, jegi-jegi mata sikit ke. Buat ayak kopi ke, buat mai segelah tok tepi kan. Sekali tulis satu huruf, sekali sedut 3 huruf, 4 huruf, habis satu gelas. Contoh lah kan. Okey, nombor 4, cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Yang pertama, cara yang pertama, melalui ilmu. Dalamilah ilmu akidah Islam supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Ada orang yang tak tahu pun kata benda tu boleh merosakkan iman. Sebab apa? Dia tak belajar. Sebab tu kita kena belajar, terutamanya dalam bab akhirat. Terutama dalam bab akhirat. Kalau kita ambil ringan, kita duk rasa macam tak apa lah, kita solat je lah, puasa je lah, zakat haji buat je lah. Tapi yang lain tak tahu, yang lain tak ambil berat. Takut ni, takut. Tak ada ilmu, maka dia sedang melakukan sesuatu yang Allah larang. Ilmu, belajar. Yang kedua, carilah sahabat. Bersahabatlah dengan orang yang soleh, yang dapat membimbing diri kepada kebaikan. Cari orang yang boleh membawa diri kepada perkara-perkara yang Allah redha. Cari kawan yang baik, cari kawan yang soleh, bersahabat dengan alim ulama, bersahabat dengan guru-guru. InsyaAllah kita akan beroleh juga kebaikan tersebut. Ilmu yang kedua, sahabat. Yang ketiga, amal, melakukan amalan soleh yang boleh mengukuhkan keimanan
dan keyakinan kepada Allah dan Rasul. Dan yang keempat, kaji. Dia buat poin-poin senang ingat ada tak? Memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada orang yang melakukan sesuatu amalan itu akan tetapi tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka amalan itu akan ditolak, amalan itu akan sia-sia kerana tiada asasnya. Jadi kita nak buat satu amalan, kaji dulu, mai pada mana, mai pada Nabi ke, mai pada Quran ke, ataupun mai daripada adat. Ada juga yang buat adat. Bila melakukan sesuatu berdasarkan adat ataupun kepercayaan selain daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kepercayaan itu akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Jadi kaji dulu. Takut-takut pergi ke arah yang menyimpang tu lah. Kita doa macam baik betul lah, tapi sebenarnya sedang menuju ke arah yang menyimpang. Yang ke berapa dah? 5. Berdoa dan memohon petunjuk Allah agar sentiasa istiqamah di atas agama Islam. Doa banyak-banyak lah agar iman kita sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, iaitulah mungkinlah kita ada lorong-lorong dosa yang telah kita buat, kesalahan yang kita telah lakukan. Jadi apa yang kita perlu buat, para pelajar sekalian, anak-anak semua, untuk dari Ustaz juga, taubatlah kita, istighfar dan mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita minta moga-moga Allah mengampuni kita dan menunjukkan kita jalan yang diredai olehnya, insya-Allah. Okey, ini doa untuk kita mohon perlindungan daripada kekufuran, yang mana sama-sama kita boleh amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Jadi doa ini boleh kita amalkan, doa ini boleh kita sentiasa baca, terutamanya apabila selepas solat fardu, insya-Allah. Dan mungkin satu lagi lah, boleh kita sama-sama selitkan doa yang mana mungkin selalulah kita duk baca dah ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kamu membolak-balikkan hati setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Moga-moga dapatlah imanan kita ni dengan doa yang kita baca ni. Allah akan tetapkan iman dan juga ketakwaan kita hanya kepadanya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Pelajaran 11, perkara yang membatalkan iman, tingkatan 4. Alhamdulillah, sampai ke penghujung. Tahniah syabas kepada para penonton, para pelajar kita yang sampai ke penghujungnya juga bersama kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah merahmati pertemuan kita secara maya pada hari ini. Dan minta maaf, minta ampun kekurangan kesilapan sebanyak perkongsian. Mohon komen, share di bawah. Dan kepada yang belum subscribe, subscribe channel saya. Semangat ni sebenarnya, insyaAllah kan. Dan kita dapat kongsikan kebaikan bersama. Jadi sekali ini saja pertemuan kita. Kita bertemu lagi dalam episod dan juga pelajaran seterusnya. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah.